Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, bertemu lagi kita dalam live santai bersama Faiz Afandi. Tajuk ni saya ambil dalam grup Telegram kita lah. Okey, ada seorang follower kita yang bertanyakan tentang permasalahan ini. Okey, masalah ni adalah berkaitan dengan masalah solat. Okey, masalah solat, masalah makmum dengan imam. Okey. Soalan kita tuan-tuan dan puan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat status live ni, kita ada satu soalan. Okey. Makmum masbuk kena sujud sahwi juga ke kalau imam sujud sahwi? Ini soalan dia yang ditanya di dalam grup Telegram. Maknanya makmum yang masbuk, adakah dia kena sujud sahwi juga apabila imam sujud sahwi? Saya nak tuan-tuan dan puan boleh komen dekat ruangan komen tuan-tuan dan puan. Okey. Boleh komen tajuk kita pada petang ni. Okey, lepas tu tuan-tuan dan puan boleh share love tak? Okey. Kita sebarkan kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, tajuk kita pada petang ni tuan-tuan dan puan, saya nak tuan-tuan dan puan ambil perhatian. Okey. Bunyi ada yang hantar send star dekat saya. Okey, terima kasih Aisyah Abdul Ghani dan juga Nurin Nur daripada Singapura. Chua Chu Kang. Chua Chu Kang. Okey. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam, Siti Absah Syafi'i dan ramai lagi. Maaflah saya tak dapat sebut nama satu persatu, banyak sangat. Okey. Okey, saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan situasi dia. Okey, situasi dia biasanya berlaku apabila kita solat berjemaah tuan-tuan dan puan. Okey, kita solat berjemaah. Okey. Contoh, seorang imam dia melakukan kesilapan yang disunatkan ke atas dia untuk sujud sahwi. Contoh seperti mana dia lupa nak baca tahiyat awal lah contoh. Okey. Dia lupa nak baca tahiyat awal. Okey, dia solat rakaat yang pertama. Okey, alhamdulillah clear. Masuk rakaat yang kedua, ketika kena tahiyat awal tu dia lupa tuan-tuan dan puan. Dia tak ingat nak tahiyat awal. Dia terus bangun. Okey? Jadi apabila dia terus bangun, jadi imam ini ke atas dia sujud sahwi. Okey, dia sunatkan ke atas dia sujud sahwi. Jadi pada rakaat yang ketiga, tiba-tiba datang seorang makmum. Datang orang lain lagi berimam dengan dia. Jadi masa tadi rakaat pertama dengan rakaat kedua tak ada orang lagi. Contohlah dia solat bersendirian. Okey, dia solat bersendirian. Tiba-tiba masuk rakaat yang ketiga, tiba-tiba datang satu orang menjadi makmum kepada dia. Datang satu orang jadi makmum kepada dia tuan-tuan dan puan. Jadi makmum kepada dia. Jadi orang ni tak sempat dengan rakaat yang pertama, tak sempat rakaat yang kedua. Dia sempat rakaat ketiga dan juga rakaat yang keempat. Okey, jadi imam ini dia lupa baca tahiyat awal tadi. Jadi makmum tak tahu yang imam tadi lupa baca tahiyat awal. Makmum tak tahu sebab dia datang pada rakaat yang ketiga. Jadi makmum ni tak tahu yang imam lupa membaca tahiyat awal. Jadi dia pun ikut imam pada rakaat yang ketiga. Dia ikut imam pada rakaat yang ketiga. Lepas tu masuk rakaat yang keempat. Lepas tu dia tahiyat sekali dengan imam. Okey, imam tahiyat akhir. Dia tahiyat awal lah. Okey. Jadi sebelum daripada imam bagi salam, imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Lepas dah siap baca tahiyat akhir, imam pun sujud sahwi tuan-tuan dan puan. Apabila imam sujud sahwi, yang makmum ni tadi, dia tak buat apa-apa kesilapan pun, dia tak buat apa-apa kesalahan pun. Jadi yang menjadi persoalannya, adakah dia wajib sujud sahwi juga bersama dengan imam? Itulah persoalan yang ditanya. Situasi dia lebih kurang macam tu tuan-tuan dan puan. Okey. Terima kasih kepada yang send star. InsyaAllah moga-moga bermanfaat untuk Fast Studio. Untuk Fast Studio terus beroperasi. InsyaAllah. Saya sangat-sangat menghargainya. Okey. Kalau kita tuan-tuan nampak situasi dia. Kalau dah nampak, dah jelas situasi dia. Tuan-tuan dan puan boleh komen dekat ruangan komen. Jelas situasi ni. Nampak situasi ni. Benda ni biasa berlaku juga. Bukan kadang-kadang ataupun jarang-jarang tuan-tuan dan puan. Okay? Benda ni biasa berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita datang lewat.
Sedar-sedar tengok imam sujud lepas sujud sahwi. Lepas tu macam mana kita nak buat menggelabah ni? Kita nak kena tunggu imam ke nak kena sujud sekali dengan imam. Okey. Apabila berlaku kita berada dalam situasi begitu tuan-tuan dan cikgu, kita kena ingat tuan-tuan dan cikgu. Okey, sujud sahwi ni adalah sunat saja. Boleh tulis dekat ruangan komen. Okey. Sujud sahwi ni sunat saja. Sujud sahwi tidak wajib. Okey. Sujud sahwi tidak wajib. Sujud sahwi hukumnya adalah sunat sahaja. Itu yang pertama yang kena ingat. Tetapi satu masalah yang perlu kita ingat juga tuan-tuan dan cikgu, ada ramai orang yang dia terlepas pandang. Mengikut imam adalah wajib. Mengikut imam adalah wajib. Apabila kita dah menjadi makmum kepada seseorang, kita kena ikut dia. Kita kena ikut dia tuan-tuan dan cikgu. Kalau kita tak ikut dia, kita buat kepala kita sendiri, solat kita boleh batal. Kecuali kita niat mufaraqah lah. Okey. Jadi dalam situasi ni, sujud sahwi bagi imam sunat saja. Okey, sebab dia meninggalkan tahiyat awal. Tetapi bagi makmum pula, mengikut imam adalah wajib. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, walaupun dia tidak melakukan apa-apa kesilapan tuan-tuan dan cikgu. Dia semayang okey je, dia tak ada buat benda-benda yang menyebabkan dia kena sujud sahwi ni. Tapi disebabkan, ambil perhatian tuan-tuan dan cikgu. Okey. Sebabkan apa? Disebabkan dia itu makmum kepada imam tersebut, dia mengikuti imam tersebut, maka dia wajib sujud sahwi bersama dengan imam. Wajib tuan-tuan dan cikgu. Kalau dia tak sujud sahwi, maka solat dia boleh batal. Boleh tulis dekat ruangan komen tuan-tuan dan cikgu. Kalau dia tak sujud sahwi, solat dia boleh batal. Kecuali apa tuan-tuan dan cikgu? Kecuali dia niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni niat berpisah daripada mengikut imam ataupun niat keluar daripada menjadi makmum kepada imam tersebut. Okey. Jadi dalam situasi ni, dalam keadaan ni kita kena ingat tuan-tuan dan cikgu. Okey, saya dah bagi dua perkara penting tadi. Kalau tuan-tuan dan cikgu kena ingat. Okey, yang pertama, sujud sahwi sunat. Yang kedua, mengikut imam adalah wajib. Jadi walaupun sujud sahwi asalnya sunat tuan-tuan dan cikgu, tetapi apabila imam yang melakukan sujud sahwi, maka kita sebagai makmum wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi juga. Ikut imam melakukan sujud sahwi juga tidak ada masalah. Okey. Walaupun kita ni tak buat masalah lah umpamanya, walaupun kita tak buat silap, walaupun tak ada kesalahan yang kita buat, tetapi tetap dituntut atas diri kita untuk sujud sahwi apabila imam sujud sahwi. Kecuali kita niat mufaraqah. Kalau tak, solat kita boleh batal. Jadi ambil perhatian. Okey. Jadi itu adalah perkara yang sering terjadi sebenarnya. Okey. Soalan ni bukan kali pertama saya dapat. Maknanya benda ni dah banyak berlaku dekat luar sana. Okey, jadi kita ambil perhatian lah. Walaupun sekarang ni kita tak boleh nak pergi masjid tuan-tuan dan cikgu-puan, tak dapat lagi nak solat di masjid. Dengar-dengar kata orang yang dah vaksin boleh solat di masjid dah sekarang ni. Yang tak vaksin tak boleh solat di masjid lagi. Masya Allah. Jadi kalau walaupun tak boleh pergi masjid, kita biasanya solat di rumah. Okey, kita solat di rumah dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kalau berlaku situasi seperti ini, maka kita tahu macam mana kita nak buat. Jangan ada setengah orang imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi. Ada banyak berlaku. Dia cakap, apa hal aku nak sujud sahwi? Aku tak buat silap pun. Dia bukan masalah kita buat silap ataupun kita tak buat silap tuan-tuan dan puan. Ini masalah dia, kita kena mengikuti imam. Tak kira engkau silap ke tak silap, kau kena ikut imam. Sebab imam ini kita dah bagi, orang yang kita dah bagi kepercayaan kepada dia untuk kita ikuti. Okey, jelas Kalau jelas, komen dekat ruang komen tuan-tuan dan cikgu-puan. Jelas. Okey. Kalau jelas, insya-Allah saya ucapkan selamat beramal lah. Okey. Dan kalau tuan-tuan dan cikgu-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada apa-apa persoalan yang nak ditanyakan yang kurang jelas tentang permasalahan fardu ain,
Okey, kalau yang belum lagi join grup Telegram, tuan-tuan dan cik-puan boleh join grup Telegram. Tuan-tuan dan cik-puan boleh tengok dekat link ni. Okey. Tuan-tuan dan cik-puan boleh tengok dekat link ni ada dekat status live ni ada link grup Telegram. Tuan-tuan dan cik-puan boleh masuk dan belajar, okey. Boleh masuk dalam grup Telegram dan kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan permasalahan fardu ain, boleh tanya dalam grup Telegram dan insya-Allah nanti saya akan pilih soalan-soalan untuk saya jawab di dalam live. Okey. Jadi untuk petang ni saya rasa setakat ni dahulu insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan masuk je dalam grup Telegram. Tanya dalam grup Telegram. Kalau ada yang rasa malu, rasa segan nak tanya mungkin soalan ni lebih kepada peribadi, masuk je dulu dalam grup Telegram. Lepas dah masuk dalam grup Telegram, nanti tuan-tuan dan cik-puan boleh PM saya dekat Telegram. Insya-Allah. Kalau tak masuk susah sikit nak PM. Kalau dah masuk mudah untuk PM. Dan insya-Allah saya akan jawab semua soalan-soalan daripada tuan-tuan dan cik-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada yang mereka yang send star insya-Allah. Dan saya rasa untuk petang ni setakat ni dahulu. Nanti kita jumpa lagi esok seperti biasa jam 5 petang setiap hari kecuali hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.